Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kali ini kita akan teruskan pendidikan jasmani tingkatan 1. Okey, bagi pendidikan kesihatan unit 2 tajuk pemakanan. Okey, bagi standard pembelajaran diharapkan agar murid dapat memahami fungsi dan kepentingan makronutrien iaitu karbohidrat, protein serta lemak, memahami fungsi dan kepentingan mikronutrien iaitu mineral serta vitamin. Seterusnya menganalisis pemakanan yang sesuai berdasarkan makronutrien dan mikronutrien untuk menangani obesiti serta kurang berat badan. Dan seterusnya menilai kepentingan pengambilan makronutrien dan mikronutrien mengikut keperluan. Pengambilan makanan sihat dan selamat berdasarkan makronutrien dan mikronutrien mengikut keperluan adalah amat penting. Selain itu, pemakanan sihat dan selamat dapat menangani obesiti dan mengurangkan berat badan. Tubuh badan memerlukan nutrien untuk pelbagai fungsi seperti pembesaran dan perkembangan badan dan keseimbangan sel dan tisu, iaitu pembekal tenaga untuk melakukan aktiviti fizikal. Baik, apakah itu nutrien? Nutrien yang seimbang serta lengkap melalui amalan pemakanan sihat dan selamat membantu membina tubuh badan yang sihat. Nutrien terbahagi kepada dua jenis, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien terdiri daripada karbohidrat, protein serta lemak. Manakala mikronutrien pula terdiri daripada mineral serta vitamin. Peranan utama bagi makronutrien adalah untuk membekalkan tenaga dalam kuantiti yang banyak. Manakala peranan utama bagi mikronutrien adalah untuk mengawal fungsi tubuh badan. Piramid makanan menggambarkan secara umum tentang jenis dan jumlah makanan yang perlu diambil oleh seseorang individu. Terdapat 4 aras dalam piramid makanan. Setiap aras terdiri daripada kumpulan makanan tertentu. Aras ini dibaca daripada bawah naik ke atas, iaitu daripada aras 1, aras 2, aras 3 dan aras 4. Sumber makanan bagi karbohidrat adalah seperti nasi, roti, mihun, mi, ubi kentang. Sumber bagi mineral dan vitamin seperti sawi, brokoli, carrot, jambu, tembikai, pisang. Bagi sumber protein iaitu daging, lembu, hati, daging ayam, ikan. Ini bagi tenus pula adalah susu, keju, dade. Sumber bagi lemak adalah margarin, minyak masak dan gula. Baik, berikut adalah fungsi dan kepentingan bagi makronutrien dan mikronutrien. Kita akan lihat fungsi dan kepentingan mengikut aras. Karbohidrat berfungsi sebagai membekalkan tenaga yang diperlukan oleh tubuh. Sekiranya diambil secara berlebihan, gula dalam darah akan meningkat dan akan mendapat penyakit seperti diabetes dan juga mengalami obesiti. Sekiranya kekurangan karbohidrat, badan akan jadi malnutrisi, iaitu anoreksia dan juga bulimia nervosa. Akan menjadi kurus, lemah dan juga kelaparan. Jumlah sajian yang disarankan adalah 6 hingga 11 sajian sehari. Vitamin pula berfungsi meningkatkan sistem pertahanan badan. Sekiranya berlebihan akan berasa mual, muntah. Kelebihan vitamin A boleh mengakibatkan kegejangan. Sekiranya kekurangan vitamin, iaitu vitamin A, gangguan pada mata, dan vitamin C akan menjadi sawan. Sajian yang disarankan adalah 2 hingga 3 sajian sehari. Fungsi mineral sama juga seperti vitamin, iaitu meningkatkan sistem pertahanan badan
Sekiranya berlebihan mineral akan menyebabkan gangguan kerja organ, cirit berit, muntah-muntah dan thalassemia. Sekiranya kekurangan mineral akan menyebabkan kurang zat besi, mudah jatuh sakit, hilang nafsu makan dan cirit berit. Jumlah sajian yang disarankan adalah 2 hingga 5 sajian sehari. Protein pula berfungsi sebagai membina sel tubuh badan. Sekiranya mengambil secara berlebihan akan mendapat gangguan pada ginjal dan juga beban kerja hati. Sekiranya kekurangan protein akan mudah sakit, gangguan metabolisme tubuh dan busung lapar. Jumlah yang disarankan adalah 2 hingga 3 sajian sehari. Dan akhir sekali adalah lemak, iaitu berfungsi sebagai membantu pembinaan tulang. Sekiranya diambil secara berlebihan akan menyebabkan obesiti, kolesterol tinggi, penyempitan pembuluh darah dan juga sakit jantung. Sekiranya kurang mengambil lemak, kekurangan vitamin yang larut dalam lemak, iaitu vitamin A, D, E dan K. Seterusnya, penurunan daya tahan tubuh dan juga kurang tenaga. Sajian yang disarankan adalah kadar yang sedikit sahaja. Berikut adalah diet yang disediakan berdasarkan makronutrien dan mikronutrien untuk murid yang mengalami obesiti dan kurang berat badan. Diet bagi sarapan pagi adalah susu atau Milo dan juga emping jagung. Sarapan pagi amat penting. Ia perlu diambil untuk membantu menambah dan membekalkan tenaga sebelum memulakan rutin harian. Murid perlu mengambil sarapan pagi bagi membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Jangan tidak ambil sarapan pagi sebab nanti akan letih. Seterusnya, minum pagi. Selalunya ni rehat pukul 10. Sama ada roti dengan mentega atau keju, telur dadah, kacang merah atau soya. Minum pagi disarankan mengambil snack ringan. Pemilihan snack yang sihat terdiri daripada makanan yang rendah kalori tetapi tinggi kandungan nutrien. Selalunya waktu rehat perlu tahu apa yang nak dimakan. Seterusnya, makan tengah hari. Pukul 12 tengah hari hingga pukul 2 petang. Ini makanan berat lah, seperti nasi atau roti, protein ikan, ayam, keju atau tahu, salad, kentang, sayur, dan juga buah-buahan seperti pisang, mangga dan sebagainya. Makan tengah hari membantu membekalkan tenaga kerana kita memerlukan tenaga yang banyak untuk melakukan aktiviti harian. Elakkan pengambilan makanan yang tinggi lemak, gula dan garam. Seterusnya, minum petang iaitu pada pukul 4 hingga 5.30 petang. Kita boleh minum susu, sirap bandung, campuran kacang, roti bakar dengan madu, keju, roti atau buah hijau. Di mana amalkan pengambilan makanan yang rendah lemak dan elakkan minum kopi dan minuman tenaga. Minuman tenaga ni macam isotonik lah. Dan akhir sekali adalah makan malam, iaitu dari pukul 6 petang hingga 8.30 malam. Ini makanan berat juga. Nasi, boleh makan pasta, mi, biji ren, keju, jeli, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Makan malam perlu seimbang dan mengandungi protein, karbohidrat kompleks dan lemak tidak tepu. Kerana malam kita nak rehatkan sistem penghadaman. Berikut adalah tips atau saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai makanan sihat. Ini adalah pinggan sihat Malaysia. Kalau anda lihat, pinggan ini telah dipecahkan kepada 3 bahagian. Ini dipanggil suku-suku separuh. Apakah itu suku-suku separuh? Berikut adalah panduan suku-suku separuh yang boleh kita praktikkan dalam pengambilan makanan harian kita. Ilustrasi gambar tangan iaitu saiz genggaman, saiz cekup dan saiz tapak tangan adalah sukatan yang disarankan bagi pengambilan makanan seharian. 3 pecahan pengambilan makanan yang disarankan ialah
Suku yang pertama iaitu pinggan diisi nasi, roti, bijirin atau sumber karbohidrat. Suku yang kedua, pinggan dari sumber protein iaitu seperti ikan, ayam atau daging. Seterusnya, separuh iaitu pinggan diisi sayur dan buah-buahan. Yang keempat adalah makan sederhana mengikut keperluan kalori harian. Maknanya kita makan berpada-pada dan tidak terlampau banyak. Yang kelima, air kosong merupakan pilihan terbaik. Ya, sebab apa? Air kosong adalah kosong kalori berbanding dengan air manis dan sebagainya. Yang keenam, pilih untuk makan di rumah. Ini penting kerana kalau di rumah kita tahu apa bahan yang digunakan. Sekiranya kalau makan di luar kita tak tahu. Kebanyakannya bahan-bahan yang sama ada dah digunakan dan sebagainya. Yang ketujuh, beli pelbagai buah dan sayuran segar. Ini pun bagus untuk kesihatan diri. Yang ke-8, hidangan lengkap mempunyai 400 kalori, tinggi vitamin, mineral dan serat. Ini kita perlu ada balance supaya kita dapat semua zat yang diperlukan. Setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Mari kita lihat semula apa yang kita telah belajar pada hari ini. Pertama, kita bercerita mengenai apa itu nutrien. Pembahagian kepada makro dan mikronutrien. Fungsi dan kepentingan. Kemudian diet bagi murid yang menghadapi obesiti. Kemudian saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu suku-suku separuh dan panduan bagaimana untuk melaksanakan suku-suku separuh tersebut. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada kita semua. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.